Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana pada pagi ini kita dipertemukan dalam majlis ilmu berkaitan dengan bahasa Arab Al-Quran. Pada dua minggu yang lepas, kita sudah mempelajari beberapa haraf. Sebelum itu kita ulang kaji. Untuk kita akan ulang kaji terlebih dahulu berkenaan dengan subjek yang kita sudah mempelajarinya. Dan pada pagi ini saya akan memilih warna diagram kad yang berwarna pink iaitu isim isyarah. Baik, isim isyarah yang sudah kita mempelajarinya beberapa bulan yang lepas, iaitu berkenaan dengan kalimah jenis isim, cuma dia mempunyai peranan yang tersendiri, iaitu digunakan untuk menunjukkan kepada sesuatu objek. Isim isyarah digunakan ataupun peranannya adalah untuk menunjukkan kepada sesuatu objek. Jadi objek yang ditunjukkan dalam bahasa Arab, objek itu dia dikelaskan sama ada dalam bentuk jantinanya, lelaki, perempuan, dan objek yang ditunjukkan itu dikelaskan, dibahagikan kepada bilangan, iaitu 1, 2 ataupun banyak objek yang ditunjukkan, dan yang ketiga adalah jarak. Sama ada objek itu dekat atau jauh. Jadi isim isyarah ni 3 benda yang kita kena perhatikan. Pertama, dari sudut jantinanya. Dari sudut jantina yang dibahagikan kepada lelaki dan perempuan. Kemudian dari sudut bilangan, dan yang ketiga dari sudut jarak. Jarak objek yang kita tunjuk. Sama ada objek itu berhadapan, berdekatan ataupun berjauhan. Dalam bahasa Melayu, dekat diterjemahkan dengan ini, kalau jauh diterjemahkan dengan itu. Itu sahaja. Tetapi dalam bahasa Arab, dia lebih luas. Kerana apa? Kerana ada elemen inilah. Ada elemen jantina dan juga bilangan. Jarak sama je. Dekat jauh ni, bahasa Melayu ini dan itu, sama ada objek itu banyak ke sedikit ke, dia tidak mengambil peranan tersebut ataupun mengambil fokus tersebut. Tetapi dalam bahasa Arab, fokusnya pada jantina dan juga bilangan. Baik. Jadi kalau kita lihat di sini, kita mulakan dengan lelaki dahulu. Okey, lelaki, lafaz yang digunakan untuk menunjukkan seorang lelaki. Dan orang lelaki itu berdekatan dengan kita. Okey, maka lafaz yang digunakan haza. Satu sahaja lafaz yang digunakan haza. Okey. Tetapi dalam bahasa Arab, bila kita sebut tentang isim, dia ada kedudukannya. Sama ada kedudukan depan, ada kedudukannya. Kedudukannya apabila berada pada ayat. Apabila ia berada pada ayat, satu, dia ada kedudukan depan, ataupun atas, ataupun bawah. 3 sahaja dia punya kedudukannya. Sama ada kedudukan depan, atas atau bawah. Tetapi haza ini digunakan pada ketiga-tiga tempat. Perkataannya haza sahaja. Contoh kalau kita buat ayat, saya nak memperkenalkan contoh haza muslimun. Haza muslimun. Contoh. Jadi haza ini pada kedudukan depan.
Kerana apa? Kerana dia adalah subjek. Subjek perbincangan dalam suatu ayat. Jadi bila kita buat dalam bentuk ayat, sekurang-kurang ayat dalam bahasa Arab, sekurang-kurang kalimah untuk membentukkan suatu ayat yang lengkap hanya minimumnya 2 perkataan. Haza muslimun. Ini adalah muslim. Jadi haza di sini adalah kedudukannya depan kerana dia merupakan subjek. Okay. Seterusnya ra'aitu. Saya telah melihat. Ra'aitu maksudnya saya telah melihat. Apakah objek yang saya lihat? Ra'aitu haza. Saya telah melihat ini. Okay. Ra'aitu haza. Saya telah melihat ini. Okay. Ini benda yang saya nampak. Maka haza di sini pada kedudukan atas. Kerana apa? Kerana dia adalah objek yang dilihat. Kalau perbuatan kena pada dia, maka kedudukannya adalah kedudukan atas. Okay. Kerana apa? Kerana objek yang dilihat. Okay. Maka ia adalah kedudukan atas. Contoh, kedudukan bawah. Marartu bihadza. Saya melewati dengan ini. Okay. Saya melewati akan ataupun pada ini. Saya lalu dekat ini. Benda yang saya tunjuk. Okay. Saya melewati hadza. Saya melewati hadza. Saya tunjuk. Maka di sini pada kedudukan bawah. Sebab apa kedudukan bawah? Kerana sebelumnya ada haraf jar. Kerana sebelumnya ada haraf jar. Tetapi apa yang kita nak fokuskan, lafaz yang digunakan adalah sama. Sama ada kedudukan depan haza, kedudukan atas haza, kedudukan bawah pun haza. Maka ini dinamakan dalam istilah bahasa Arab dinamakan isim mabni. Okay. Dinamakan sebagai kalimah isim mabni. Mabni maksudnya statik. Dia tidak berubah. Apa jua keadaannya pada suatu ayat, sama ada kedudukan atas, depan atau bawah, lafaz yang digunakan adalah sama. Sebab itu dia letakkan satu kalimah sahaja. Ini menunjukkan dia adalah isim mabni. Okay. Sama juga dengan hazihi. Hazihi pun sama. Digunakan lafaz satu ini sahaja pada kedudukan depan, atas atau bawah. Cuma hazihi ini kita kena tukarkan dia dalam bentuk perempuan. Kalau sini hazihi muslimatun lah. Okay, hazihi muslimatun. Kerana kita menggunakan untuk perempuan. Kalau kita menunjukkan sesuatu objek dan objek itu jantinanya perempuan, bilangannya 1, maka lafaznya adalah hadza. Walaupun duduk pada kedudukan depan ke, atas ke atau bawah, hazihi. Okey, hazihi. Maaf. Kalau kita menunjukkan sesuatu jantinanya perempuan, bilangannya 1, maka lafaz yang digunakan hazihi. Okey, hazihi. Dan perkataan hazihi ini, walaupun kedudukan depan, atas atau bawah, lafaz yang digunakan adalah hazihi. Kerana apa? Kerana ia adalah isim mabni. Kerana ia adalah isim mabni. Isim yang statik, yang tak berubah. Okay, jadi haza dan hazihi, haza menunjukkan sesuatu objek lelaki, jaraknya dekat, bilangannya 1. Okay. Berubah tak hazihi? Tak berubah. Mana-mana kedudukan hazihi. Tidak berubah. Mana-mana kedudukan adalah haza. Maka ini adalah isim mabni. Sama dengan hazihi. Hazihi adalah lafaz isim isyarah yang menunjukkan jantinanya perempuan, bilangannya 1, jaraknya dekat. Okay. Dan lafaz hazihi tidak berubah. Mana-mana kedudukan pun kita menggunakan lafaz hazihi. Okay, hazihi. Maka ini dinamakan sebagai isim mabni. Okay, ini adalah isim mabni. Baik, berbeza dengan 2 orang. Hazani, hazaini, hatani, hataini. Okay, dia ada slash di sini.
Maksudnya berlaku pilihan. Tidak boleh digunakan hazihi kecuali pada tempatnya. Tidak boleh menggunakan hazaini kecuali pada tempatnya. Jadi hazani, hazaini, hatani, hataini adalah menunjukkan objek dua. Kalau kita nak tunjuk sesuatu benda dekat dan dia punya bilangannya dua, maka lafaz yang digunakan hazani, hazaini, hatani, hataini. Okey. Tapi kalau kita spesifikkan lagi pada jantinanya, dua objek dekat lelaki. Jadi lafaz yang kita gunakan sama ada hazani ataupun hazaini. Kita spesifikkan objek yang kita tunjuk jantinanya perempuan, bilangannya dua, jaraknya dekat, hatani, hataini. Macam mana pula berlaku slash? Itu kita cuba aplikasikan dalam contoh ayat yang saya buat. Contoh saya nak menunjukkan objek dua orang Muslim. Okay, dua orang Muslim lelaki. Maka lafaz yang saya gunakan adalah hazani, okay, hazani muslimani. Okay, hazani muslimani. Okay, hazani muslimani. Ini adalah dua orang Muslim. Saya tunjuk ini yang dekat dengan saya dua orang ni. Hazani muslimani. Dua orang ini merupakan dua Muslim lelaki. Okay, kemudian saya nak ubahkan dia. Nanti orang tanya, jumpa kat mana? Ra'aitu hazaini. Saya nampak dua orang Muslim ini fil masjid. Dalam masjid, contoh. Kita buat ayat dia. Okay, jadi saya nak mengatakan bahawa saya melihat dua orang Muslim ini. Jadi saya sebut ra'aitu hazaini. Ra'aitu, di sini tak boleh guna hazani. Dia guna hazaini. Ra'aitu hazaini. Mula-mula kita kata hazani muslimani. Ini adalah dua orang Muslim. Nanti kawan kita jumpa kat mana? Ra'aitu hazaini. Saya jumpa, saya lihat. Ra'aitu, saya telah lihat dia. Lihat dua orang ini ataupun dua orang ini hazaini fil masjid, dalam masjid. Contoh. Okay. Dalam masjid. Kemudian marartu, saya melewati kepada dua orang ini. Contoh. Marartu bihazaini. Okey. Marartu bihazaini. Saya melewati kepada dua orang dalam masjid tadi. Saya lalu kat dua orang ni. Okey. Jadi saya telah menggunakan lafaz kata tunjuk sahaja. Okay, kerana kita faham dah. Apa yang saya tunjukkan itu dua orang Muslim. Okay, hazani muslimani. Dua orang ini adalah dua orang Muslim. Macam mana tahu? Ra'aitu hazaini fil masjid. Saya melihat ini, dua orang ini dalam masjid. Wa marartu bihazaini, dan saya melewati kedua ni. Saya nampak, saya di jalan dekat dengan dia. Saya tahu dia orang Muslim. Okay, contohnya macam ni. Okay, jadi dalam situasi ini, kalau kita perasan, lafaz yang digunakan ada kalanya hazani, ada kalanya menggunakan lafaz hazaini. Hazani pada kedudukan depan, hazaini pada kedudukan atas, hazaini pada kedudukan bawah. Maka ada lafaz yang digunakan hazani pada kedudukan depan, ada lafaz yang digunakan hazaini pada kedudukan atas,
dan ada lafaz yang digunakan hadaini pada kedudukan bawah. Maka dia mesti dilihat dari sudut manakah kedudukannya. Okay, kalau dalam konteks begini, kita namakan dia adalah isim mu'rab. Isim yang mu'rab. Isim mu'rab ni isim yang berubah. Berubah kerana kedudukannya. Kedudukannya pada suatu ayat. Itu dipanggil mu'rab. Okay, sama juga dengan hatani. Okay, sama. Cuma diubah kepada wanita. Okay, contohnya hatani muslimatani ra'aitu hataini wa marartu bihataini. Ini adalah dua orang muslimah. Saya melihat ini dua orang dan saya melewati akan kedua-duanya. Akan ini kedua-duanya. Okay. Okay, sama jugalah dia adalah isim mu'rab. Ustaz, yang nak tanya sikit. Yang baris kedua tu Ra'aitu Hazaini tu kan? Yang Ustaz cakap atas tu kan? Ya. Mana nak tahu itu atas Ustaz? Yang atasnya dia ada ya. Ya. Oh. Yang inilah yang mengatakan dia atas. Okay. Dia panggil apa? Isim yang ditentukan oleh huruf. Okay. Kalau kedudukan atas yang ini alif. Kedudukan depan alif. Oh. Dan sekali yang bawah tu mana? Sama juga ya. Ya juga, tapi tak tunjuk lah. Tak Kena tunjuk. Dia menggunakan huruf. Ini bawah. Jadi ya. tak, kita tak nampak mana baris bawah, baris atas tak nampak. Okey, dia kedudukan ini dia ada dua. Sama ada kedudukan ditentukan dengan baris. Kalau ditentukan dengan baris, memang kita nampak dia punya baris dia. Kalau baris atas, atas. Kalau baris bawah, baris bawah. Baris depan, baris depan. Kedudukan atas dengan baris atas. Kedudukan bawah dengan baris bawah. Kedudukan depan dengan baris depan. Dan satu lagi, lafaz kalimah isim yang mana ditentukan dengan huruf. Maka dengan huruf ini kita tak akan lihat pada baris, tetapi kita melihat kepada kewujudan huruf tersebut. Kalau kita nampak di sini, ada alif, saya tahu dia kedudukan depan. Kalau di sini ada ya, okay, dia menunjukkan kedudukan atas. Ada ya, dia menunjukkan kedudukan bawah. Kedudukan atas dengan bawah ni kita dapat mengenal pasti. Contohnya kalau kedudukan bawah ni ada haraf jar. Ada haraf jar, kita tahu dia kedudukan bawah. Kalau tak ada haraf jar, ada fi'il, okay, dia adalah kedudukan atas. Okay, dia adalah kedudukan atas. Itu dia punya kedudukan isim. Okay, untuk kedudukan ini, kerana pada penghujung pengajian kita akan jumpa yang ini. Diagram ini, kita akan jumpa semua ni isim. Kemudian mu'rab yang saya sebutkan tadi, mu'rab yang berubah. Sama ada kedudukannya depan, kedudukan marfu' ni depan. Kedudukan depan ini sama ada ditentukan dengan baris atau dengan huruf. Macam dhammah ini memang dengan baris. Baris lah, dengan baris. Macam soalan puan tadi, baris. Kalau alif dengan ataupun waw, alif dengan waw ni dengan huruf. Yang ni memang kita tak nampak pada baris. Kita akan melihat kepada kewujudan huruf. Ini pun huruf. Kalau kedudukan atas, mansub atas. Macam mana nak jumpa mansub ini, kedudukan atas ni? Sama ada dengan baris, fathah, ataupun ya, huruf, kasrah, baris, ataupun alif, huruf. Ini yang kita akan jumpa nanti. Okey, macam tadi kan saya kata ra'aitu hazaini. Okey, ra'aitu hazaini dengan ya. Ini ada ya di sini. Okey, kerana apa kita baca dia baris atas, nanti kita akan belajarlah dipanggil maf'ulun bih. Okey, yang macam tadi majrur baris bawah. Isim majrur baris bawah.
Okay, apa tandanya? Yang ini kasrah. Kasrah ni baris bawah. Ni baris. Okay, ataupun dengan ya, dengan huruf, okay, ataupun dengan fathah. Fathah ni nanti kita akan belajar lah, baris. Okay, kenapa dia kena baris bawah? Kerana nombor satu. Berada selepas haraf jar. Ini sebenarnya subjek yang hujung lah. Di hujung tu kita akan belajar. Cuma saya memperkenalkan awal-awal supaya kita tak rasa benda tu berat nanti pada perbincangan yang akan datang. Ini dalam diagram berwarna pink, warna purple. Okay. Boleh selak lah tengok dia punya perbincangan kita. Kita akan belajar semua. Ini dipanggil kedudukan ni. Yang saya sebut kedudukan depan atas ni yang ni lah. Okay. Jadi yang tadi, yang soalan puan tanya tadi, okay, ada kalimah yang kita nampak baris dia. Kita tahu dia bagi depan dengan baris dia. Tetapi ada juga kita tak nampak baris dia, tetapi kita perlu melihat kepada huruf, kewujudan huruf. Yang itulah. Mana? Warna pink A. Sebenarnya pada pink A. Ramai orang ini. Habis Okay, pada pink A, baik. Okay, selesai pada dua orang, kita masuk kepada haulai. Maka lafaz haulai digunakan untuk menunjukkan kepada ramai lelaki. Haulai, saya tak buat ayat lah, kita nak terjemahkan masa. Haulai muslimuna. Sebagai contoh, ini adalah muslimun. Okay, lelaki muslim. Okay, kemudian ra'aitu haulai. Saya melihat ini ramai muslim. Okay, ataupun saya melihat ini ramai orang. Ataupun saya melihat haulai, saya melihat ini. Okay, saya melihat ini. Ini merujuk kepada ramai muslim. Ustaz, kalau nampak lelaki dan seorang lelaki, seorang perempuan, guna yang mana? Okay, kalau ada seorang lelaki dan seorang perempuan, dua orang kan? Dua orang, lafaz yang kita akan gunakan adalah yang ini, yang lelaki. Kalau kita melihat adanya dua orang, lelaki dan perempuan, okay, dan kita nak tunjukkan kepada dua-dua tersebut, maka kita akan menggunakan lafaz lelaki. Okay, kerana lafaz lelaki ini akan dimenangkan jika digabungkan lelaki, ada perempuan, maka lafaz lelaki yang digunakan. Lafaz perempuan tidak. Kerana lafaz perempuan ini memang solid untuk perempuan sahaja. Bila kita nampak memang ada perempuan, tidak ada langsung lelaki, barulah kita menggunakan lafaz perempuan. Tetapi apabila ada seorang di kalangan perempuan tersebut, ada lelaki di kalangan perempuan tersebut, maka lafaz yang digunakan adalah lafaz lelaki. Itu dalam bahasa Arab begitu. Kemudian kalau haulai, di sini haulai, kalau kita lihat dia bentuk untuk lelaki pun haulai dan perempuan pun haulai. Haulai menunjukkan kepada perempuan, lelaki, dan menunjukkan kepada perempuan. Maka haulai ini kita lihat objek. Kalau kita kata haulai muslimuna, maka lafaz haulai ini digunakan untuk menunjukkan lelaki. Kalau disebut haulai muslimatun, ini adalah muslimat. Maka haulai digunakan untuk menunjukkan perempuan. Jadi lafaznya satu sahaja di sini, maka dinamakan sebagai mabni. Isim mabni yang mana ia statik. Apapun kedudukannya, kedudukan depan ke, bawah ke, atas, haulai. Samalah dengan perempuan. Apapun kedudukannya, sama ada depan, bawah ataupun atas, menggunakan lafaz haulai. Dinamakan kedua-duanya adalah mabni. Okay. Cuma kita kena mengenal pasti sajalah. Untuk pengajian kita ni, kita kena mengenal pasti. Nampak je lafaz haulai, saya tahu ini adalah lafaz isim isyarah. Hadani, hadaini, ini saya tahu ini adalah isim isyarah.
Okey, kita boleh rujuk kepada diagram lah, diagram PP. Okey, kemudian yang seterusnya kita melihat kepada jauh yang diterjemahkan dengan itu. Dalam bahasa Melayu itu lafaz yang digunakan untuk bahasa Arab banyak. Contohnya zalika. Zalika bermaksud itu, tetapi ia menunjukkan objek lelaki. Ini lelaki dan bilangannya 1, jaraknya jauh. Jaraknya jauh. Contohnya zalika muslim. Zalika muslimun. Itu adalah muslim. Itu adalah muslim. Kalau perempuan, tilka. Tilka. Ataupun kita sebut zalikal kitab. Kitab itu. Tilka menunjukkan perempuan. Bilangannya 1. Jaraknya jauh. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Maka tilka digunakan untuk menunjukkan rasul, para rasul. Tilka. Maka tilka di sini dan juga zalika, kedua lafaz adalah satu sahaja dalam diagram ni. Walaupun setiap isim dia ada kedudukan depan, atas atau bawah. Ini bermaksud lafaznya satu menggunakan pada ketiga-tiga tempat, itu dinamakan sebagai isim mabni. Lafaznya satu menggunakan pada semua keadaan tempat, sama ada kedudukan depan, atas atau bawah. Menggunakan lafaz yang satu, itu dinamakan sebagai mabni. Isim mabni. Tak berubah. Kemudian, kalau kita menunjukkan dua item dan jantinanya lelaki, maka lafaz yang digunakan adalah zanika ataupun zainika. Maka di sini sama dengan yang atas lah. Dia ada slash. Maksudnya dia ada pilihan, dia ada tempat yang khusus untuk kita gunakan. Tak boleh nak gunakan sewena-wenanya, tetapi perlu melihat manakah kedudukannya. Kedudukan pada ayat. Contoh, zanika digunakan pada kedudukan depan. Depan sahaja. Tidak boleh pada kedudukan yang lain. Okey. Kemudian zainika digunakan pada kedudukan atas atau bawah. Maka atas atau bawah. Kedudukan depan tak diguna zainika. Itu bermaksud kita kena buat pilihan berdasarkan kedudukan kalimah ini pada ayat. Jadi dalam konteks begini, dinamakan isim begini, maksudnya dia berlaku perubahan pada suatu kedudukan, maka dinamakan sebagai isim mu'rab. Isim yang berubah disebabkan pada suatu kedudukan. Kedudukan pada ayat. Biasa sebut kedudukan tu mesti pada ayat. Kalau satu kalimah dia tak sebut sebagai kedudukan lah. Tiba-tiba saya kata zanika, jadi orang takkan faham apa maksud zanika ni. Perlu diletakkan pada suatu ayat. Zanika muslimani. Itu adalah dua orang muslim. Itu adalah dua orang muslim. Zainika. Selepas saya gunakan satu lafaz zainika, orang tak faham. Orang tahu itu adalah isim syarah, tapi orang tak faham. Maka kita mesti mendatangkan dalam bentuk ayat. Ra'aitu zainika. Saya melihat itu, iaitu dua orang muslim. Sebagai contoh. Kemudian untuk perempuan tanika dan tainika. Di sini pun ada slash. Maksudnya tanika digunakan pada kedudukan depan. Digunakan pada kedudukan depan. Dan tainika pada kedudukan atas atau bawah. Pada kedudukan atas atau bawah. Maka dalam konteks begini, sama sahajalah dia adalah mu'rab. Isim ini dinamakan sebagai isim mu'rab. Ustaz nak tanya, betul tak kalau saya cakap
za nikah ni kita gunakan dia untuk baris depan kita gunakan bila kita macam gunakan dengan isim sahaja. Sementara za nikah ni kita gunakan baris atas bawah ni kita gunakan bila bercerita pasal fi'il ataupun ada huruf jar. Okey, betul. Okey, untuk Zaidika yang Puan jelaskan tadi, itu salah satu bentuk yang betul. Maksudnya kalau kita sebut Zaidika, kemudian selepasnya itu ada isim. Okey, ini dipanggil salah satu ayat yang kita menggunakan Zaidika kerana dia disebut sebagai yang subjek, kemudian isim selepasnya itu predikat. Ini salah satu sebab kita menggunakan kedudukan depan. Itulah yang Puan bagi tahu. Tapi saya sebut sebagai salah satu. Ada banyak bentuk lain yang kita gunakan zanika ini dalam susunan ayat yang lain. Okay. Contoh. Okay. Yang kedudukan atas tadi sebab ada fi'il. Okay, ada fi'il, kemudian ada baris atas, kedudukan atas. Ada fi'il, kemudian ada kedudukan atas kerana apa? Perbuatan tadi kena kepada objek yang isim isyarah. Okay. Yang kedua ada haraf jar. Okay, betul-betul. Tetapi ada juga nanti kalau kita belajar nanti contoh. Contoh kita kata jalasa. Ini fi'il madhi telah duduk. Siapa yang duduk? Kita datangkan isim isyarah. Zanika. Di sini kita gunakan zanika. Sebab apa kita gunakan zanika di sini? Telah duduk oleh dua itu. Sebab ini dia jadi pelaku. Nanti kita akan belajar. Pelaku ni pun salah satu kedudukan depan. Selain daripada subjek digunakan pada kedudukan depan, pelaku juga akan digunakan pada kedudukan depan. Jalasa telah duduk. Siapa yang duduk? Zanika. Oleh dua itu. Itu salah satulah. Nanti kita akan belajar. Tapi apa yang Puan bagi tahu tadi betul. Cuma saya nak katakan bukan di dalam bentuk itu sahaja yang kita akan jumpa dalam bentuk zanika. Tetapi ada lagi bentuk-bentuk yang lain pada suatu ayat. Cuma kalau perbuatan kena kepada dia memang kedudukan atas. Tapi kalau perbuatan itu dilakukan oleh si fulan itu pada kedudukan depan. Itu tentang kedudukan kalimah di dalam ayat. Okay, nanti kita tengok kepada Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah ulaika dan ulaika. Jadi ulaika digunakan untuk lelaki, ulaika digunakan untuk lelaki dan ulaika digunakan untuk perempuan. Untuk bila kita gunakan ulaika menunjukkan kepada sesuatu yang banyak dan sesuatu itu berada jauh pada kita. Maka kita gunakan ulaika. Ulaika digunakan untuk jantina lelaki dan ulaika digunakan untuk jantina perempuan. Bilangannya 3 ke atas dan jaraknya adalah jauh. Okey. Ini isim isyarat. InsyaAllah kalau jumpa dalam Al-Quran nanti kita akan aplikasikan di dalam Al-Quran. Ini cuma teori. Baik, kita akan masuk pada perbincangan yang berhenti baru ni, iaitu pada muka surat 77. Muka surat 77. Baik, muka surat 77. Okey. Baik. Iaitu pada perbincangan ayat surah Baqarah ayat yang ke-113 tentang laisa.
Okey, apa yang kita bincangkan tentang laisa pada minggu lepas adalah, pada 2 minggu lepas adalah berkenaan penafian. Disebut haraf nafi, disebut ada ma, ada la, kemudian ada laisa. Laisa ini digunakan untuk menafikan sesuatu. Cuma laisa ini dia bukan haraf tetapi dia adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Tetapi peranannya adalah digunakan untuk menafikan sesuatu. Baik. Kita lihat kepada ayat ini, waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Okey, waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Apa maksudnya? Dan Yahudi berkata, laisat, tidaklah an-nasara, kaum Nasara tersebut ala syai' di atas sesuatu. Maksudnya golongan Nasara ini dia tidak mempunyai pegangan yang benar. Itu yang dikatakan oleh golongan Yahudi. Okay, baik, kita lihat kepada satu persatu ayat ini. Pertama adalah huruf waw. Okay, waw di sini ulama mengatakan dia adalah istinaf. Haraf istinaf. Kalau dalam diagram boleh rujuk kepada warna pink B. Okey. Yang inilah istinaf. Iaitu sama ada huruf waw digunakan ataupun huruf fa. Di sini huruf waw digunakan. Apa peranan istinaf? Okay, istinaf adalah memulakan sesuatu ayat. Maksudnya ayat sebelumnya, okay, ayat sebelumnya sudah selesai. Maka didatangkan ayat yang baru. Ini perbincangan yang baru. Okay, baik. Itu istinaf. Okay, istinaf. Okey. Okey, ini adalah haraf istinaf. Permulaan ayat. Okey, qalat. Qalat di sini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Dia asalnya fi'il ini adalah fi'il yang mati. Qalat, dia ta mati. Okey, dia asalnya qalat, tanya mati. Okey, qalat tanya mati. Tetapi pada ayat ini apabila selepas ta mati, kemudian ada huruf lam mati. Okey, ada huruf ta mati dan ada huruf lam yang mati. Okay, maka di sini orang Arab dia tidak boleh membacanya kerana ada dua huruf yang mati berturut-turut. Hamzah wasal tidak dikira kerana hamzah wasal dia tidak dibaca apabila ia berada pada pertengahan ayat. Dia ada pada pertengahan ayat, disebut pada permulaan ayat sahaja. Maka ada dua huruf yang mati. Maka di sini untuk menyelesaikan kerana tidak boleh dibaca ayat ini, maka huruf yang mati yang pertama iaitu huruf ta hendaklah dibariskan dengan baris bawah. Itu sistem yang diletakkan. Waqalatil yahudu. Waqalatil yahudu. Okay. Bila saya sebut sebagai qalat ini adalah fi'il madhi, iaitu perbuatan, fi'il bermaksud perbuatan, maka dia perlu ada yang melakukan perbuatan ini. Dalam bahasa Arab, apabila kita menjumpai suatu perbuatan, suatu fi'il, maka kita kena cari siapakah pelaku bagi perbuatan ini. Seperti kita kata waqalat, telah berkata. Siapa yang berkata? Maksudnya kita kena cari siapa yang berkata. Jadi di sini al-yahudu, dia baris depan. Kedudukan depan. Di sini dipanggil kalimah ini kedudukannya ditentukan oleh baris. Kita nampak kedudukan depan dia, oh ada bagi depan. Ada baris hadapan. Okay, kalimah ini kedudukannya depan
ditentukan dengan huruf, dengan baris depan. Okay, kenapa kena baca al-yahudu? Kenapa kena baca al-yahudu? Tak boleh baca al-yahuda, al-yahudi. Kena baca al-yahudu kerana dia adalah pelaku. Pelaku ataupun pembuat. Maksudnya dialah yang berkata. Qalat telah berkata. Siapa yang berkata? Al-yahudu. Golongan Yahudi inilah yang berkata. Sebab itu bacaannya baris depan. Okey, baca dengan baris depan. Apa yang dia kata? Laisat. Apa yang dia kata oleh golongan Yahudi? Laisat. Ini perbincangan kita. Okey, laisat. Okey, laisat ni kalau kita lihat dia ada huruf ta begini. Ada huruf ta sama dengan qalat. Sebab itulah ulama mengatakan laisa ini adalah fi'il madhi. Kerana apa? Kerana perkataan ini menerima huruf ta begini di belakang. Biasanya ta mati. Okey, fi'il madhi. Okay. Laisat tidak. Tidak apa? An-nasara, golongan Nasara ala syai'. Jadi Nasara adalah kalimah isim, adanya alif lam. Okey, adanya alif lam. Jadi apa yang dinafikan oleh golongan Yahudi berkenaan dengan Nasara? Nasara tidak mempunyai ala syai'. Ala syai' atas sesuatu. Berpegang atas sesuatu. Ala adalah haraf jar. Haraf jar. Selepas haraf jar mesti isim. Ala adalah haraf jar. Kita boleh lihat pada ping B. Ping B. Contoh ada haraf jar ala. Ala. Di sinilah ala. Haraf jar. Jadi boleh selalu refer kepada diagram. Haraf jar ala. Ala di atas. Berpegang di atas sesuatu. Maksudnya dia nafikan, golongan Yahudi ni menafikan golongan Nasara berpegang di atas sesuatu yang benar. Apa maksud dia? Maksudnya golongan Yahudi berkata golongan Nasara ini dia tidak ada pegangan yang benar. Itu maksud pada ayat ini. Okey, ala syai'. Ala haraf jar, syai'in isim majrur. Majrur. Syai'in baris bawah. Tanwin baris bawah. Kenapa tanwin baris bawah? Kerana baris bawah ni ada ala. Tanwin kerana tidak ada alif lam. Tidak ada alif lam. Syai' ini masih umum. Mereka golongan Yahudi ni berkata kepada Nasara, golongan Nasara ini tidak mempunyai apa-apa pegangan yang benar. Dalam ayat ini juga akan berlaku perbalahan. Golongan Nasara juga berkata golongan Yahudi ini tidak ada pegangan yang benar. Dua-dua mendakwa. Golongan Yahudi mendakwa Nasara tidak ada pegangan yang benar. Golongan Nasara mengatakan golongan Yahudi tidak ada pegangan yang benar. Sedangkan kedua-duanya mempunyai kitab. Sedangkan kedua-duanya Nasara dengan Yahudi ini diturunkan kitab, dibaca kitabnya. Golongan Yahudi mengetahui tentang golongan Nasara, golongan Nasara mengetahui tentang golongan Yahudi. Dakwaan mereka ini akan dipertanggungjawabkan, akan diadili oleh Allah Ta'ala pada akhirat nanti. Apa yang mereka dakwakan ini akan diadili oleh Allah Ta'ala pada akhirat nanti. Maka perbincangan kita ini adalah pada perkataan laisat. Laisat adalah fi'il madhi yang mana digunakan untuk menafikan sesuatu. Itu saja perbincangan kita. Kemudian duna. Perkataan duna. Perkataan duna ini adalah kalimah isim. Kalimah isim yang mana digunakan untuk menafikan juga. Ini semua untuk dalam bentuk penafian.
Min duni. Okay, ini adalah kalimah isim. Okay, kalimah isim digunakan untuk menafikan. Baik. Kita lihat di sini. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Okey. Pertama adalah huruf waw, ma. Okey, waw adalah haraf ataf. Okey, ataf tuan-tuan boleh lihat kepada, kita dah bincang dah ataf ini pada warna pink B. Pink B tuan-tuan akan lihat, tuan-tuan dan puan-puan lihat di sini dah haraf ataf sama ada waw, sama ada summa, au ataupun fa. Okey. Nanti kita akan bincang semulalah tentang apa. Cuma waw di sini adalah untuk menghubungkan suatu ayat yang lepas dengan suatu ayat kemudian. Kemudian didatangkan dengan waw. Waw ni maksudnya dan. Okey. Kemudian ma. Ma di sini adalah nafi, haraf nafi. Wa ma lakum. Di sini. Ma nafi. Okey, ma nafi. Dan tidak. Okey, haraf nafi la. Okey. Wa ma lakum, ma ini adalah nafi. Okey. Lakum, okay, ada dua perkataan, satu la, satu kum. La adalah haraf jar. Okey, haraf jar. Boleh lihat pada diagram pink B. Okey, bagi. La maksudnya bagi. Kum, kamu. Kamu. Ini dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Pihak kedua ramai. Pihak kedua ramai. Pihak kedua ni maksudnya berlakulah dialog lah. Okey. Kalau kita lihat di sini pink A. Pink A. Yang ni saya merahkan. Lakum di sini. Lakum. Antum kum. Antum kamu semua. Lakum bagi kamu semua. Okey, bagi kamu semua. Okay, wama lakum dan tidak bagi kamu min dunillah, min haraf jar. Okay, daripada duni, duni adalah selain. Ataupun tanpa. Okay, duni adalah kalimah isim. Isim dalam bentuk nafi. Ataupun membawa maksud nafi. Okey. Min dunillah, daripada selain Allah ataupun daripada tanpa Allah. Okey. Duni ini suatu lafaz yang umum. Duni adalah suatu lafaz yang umum. Untuk kita faham tentang duni ini, dia mesti bersandar kepada kalimah selepasnya. Okay, duni adalah lafaz mudhaf. Okay, kalau kita berhenti sampai duni, kita tak akan faham. Daripada selain apa? Daripada tanpa apa? Tanpa Allah ataupun selain Allah. Okay. Jadi Allah ini sebab apa dibacakan dengan baris bawah? Kerana apa? Kerana Allah ini mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihi. Kerana dalam bahasa Arab, dua sebab sahaja kalimah itu kena baca baris bawah. Pertama, ada haraf jar. Yang kedua, kerana dia mudhafun ilaih. Okay, yang inilah yang saya tunjukkan tadi.
Ini ping A ni majrur. Isim majrur maksudnya kedudukan bawah. Ini dua sebab saja. Pertama, selepas haraf jar. Yang kedua adalah mudhafun ilaih. Itu saja dibacakan dengan bacaan dengan kedudukan baris bawah. Jadi di sini min dunillah, kenapa lil Allahi baca baris bawah? Kerana dia mudhafun ilaih. Okey. Kemudian min waliyin, min haraf jar lagi. Haraf jar min waliyin, min dari waliyin. Di sini sebut pelindung. Waliyin daripada pelindung. Waliyin adalah kalimah isim. Kerana ada tanwin. Kerana berada selepas haraf jar. Jadi adakah tidak? Jadi Allah Ta'ala menafikan selain daripada Allah ini tidak ada pelindung bagi kamu. Tidak ada pelindung. Tidak ada langsung pelindung bagi kamu. Okay, pelindung di sini maksudnya yang menguruskan hal ehwal kamu. Okay, yang menguruskan apa-apa urusan kamu tak mampu untuk lakukan. Tidak ada seseorang pun mampu untuk membantu kamu menyelesaikan apa-apa urusan kamu. Wali. Itu maksud waliyin. Menguruskan hal ehwal kamu. Okay. Jadi Allah Ta'ala menafikan satu waliyin. Okay. Kemudian Allah menafikan wala nasirin. Ini apa? Adakah Allah menafikan satu saja wali, iaitu yang menguruskan hal ehwal kamu? Tak. Allah nafikan juga wala nasirin, la nafi. Wala nasirin. Okay, nasirin dan penolong. Nasir maksudnya penolong ataupun pembantu. Ini adalah kalimah isim. Okay, kalimah isim. Macam mana kita tahu? Ada baris bawah, tanwin. Okey, kenapa dia baca baris bawah tanwin? Kerana dia mengikuti wali. Dia mengikuti wali. Wali baca baris bawah, dia pun baca baris bawah. Sebab apa dia kena mengikut wali? Kerana ada ataf. Kerana ada huruf ataf. Jadi haraf ataf ini sebelum haraf ataf, kita lihat dibaca macam mana. Kalau dia baca baris bawah, selepas kalimah ataf juga kena baca baris bawah. Jadi di sini Allah Ta'ala menafikan dua benda. Satu, wali, pelindung, dan juga nasir, penolong. Jadi kedua-duanya Allah Ta'ala nafikan. Kerana apa? Allah lah yang menjadi wali kita, yang menguruskan hal ehwal kita, dan Allah juga adalah pelindung kita. Melindungi kita daripada azab api neraka. Maka nasirin di sini kalau melihat ahli tafsir, menterjemahkan pembantu melepaskan daripada azab Allah Ta'ala. Okey, boleh? Jadi perbincangan kita adalah duna ataupun duni. Okey, di sini baca duni lah. Kerana apa? Kerana ada min. Okey, ada soalan berkenaan dengan ayat ini? Ustaz, saya nak tanya. Kalau surah Ayatul Kursi tu kan, kita baca Allahu la ilaha illahu hal hayyul qayyum. Hu tu baris depan, lepas tu hayyul qayyum pun baris depan lah. Sebab baris depan kan. Ya, betul. Hayyul qayyum baris depan. Tapi kalau ni sebab saya ada viral dah diorang cakap salah baca yang ni salah. Astaghfirullah hal azim allazi la ilaha illa huwal hayyum qayyum. Tu hayyul qayyum tu you kedua tu patutnya hal qayyum juga kan. Dia cakap tapi kalau mana-mana pun hayyul qayyum. So yang mana yang betul? Because yang macam ayat kursi tu memang ha baris depan,
ya tu baris depan juga. Kat sini ha baris atas, yang Hayyum tu baris ke depan pula. Dia kalau yang ayat apa ayat kursi itu memang baca Al-Hayyul Qayyum. Kerana Al-Hayyul Qayyum itu kalau kita bincang nanti dia adalah dipanggil predikat bagi subjek yang tidak ada di dalam teks. Sebab Allahu la ilaha illahu tu ayat yang lengkap dah. Dikatakan Al-Hayyul Qayyum, kita boleh meletakkan dia sebagai predikat bagi subjek yang tidak ada dalam teks. Kita datangkan huwa Al-Hayyul Qayyum. Macam tu. Tetapi kalau dalam zikir Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu, boleh baca dua, Al-Hayyul Qayyumah pun boleh baca macam tu, dan boleh baca Al-Hayyu Qayyum pun boleh baca macam tu. Dia boleh baris boleh baca dua. Dia bukan salah, bukan kita kata baca Al-Hayyul Qayyum tu salah. Itu bukan. Dia ada ulama yang mengatakan seelok-eloknya kita baca Al-Hayyul Qayyum. Kerana apa? Kerana mengikut Astaghfirullah. Kan Astaghfirullah, Allah tu baca bagi atas. Maka kan Astaghfirullah, Allah tu baca bagi atas. Maka kita bacalah Al-Hayyul Qayyum. Kerana dia mengikut baris atas Allah tadi. Tetapi adakah salah kalau kita baca Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu Al-Hayyul Qayyum? Tak salah. Jadi Al-Hayyul Qayyum juga dikatakan sebagai predikat bagi subjek yang tidak ada dalam teks. Maksudnya kita dah selesai dah baca Astaghfirullahalazim. Selesai, itu satu ayat yang lengkap. Allazi la ilaha illahu, itu juga satu ayat yang lengkap. Kemudian Al-Hayyul Qayyum itu kita namakan sebagai ayat baru. Kita buat suatu ayat baru. Predikat bagi subjek yang tidak disebut. Kerana subjek dan predikat dalam bahasa Arab kena baca kedudukannya depan. Dua-duanya kedudukan depan. Maka subjeknya tak wujud, cuma kita faham. Bila kita belajar grammar kita faham. Oh, kita boleh letakkan sebagai satu subjek. Huwa Al-Hayyul Qayyum. Jadi Al-Hayyul Qayyum boleh baca dua. Satu, baca bagi depan. Dan yang kedua boleh baca baris atas. Bagi bawah tak boleh baca. Kita baca bagi dua baris saja. Boleh baca bagi depan atau bagi atas. Makna tak berubah kan Ustaz? Makna tak berubah. Walaupun saya tahu ada orang kata salah. Sebenarnya bukan salah. Kita bincang sama-sama asatidzah, sama-sama guru, memang tak salah. Untuk kaedah bahasa Arab boleh baca Al-Hayyul Qayyum dan boleh baca Al-Hayyul Qayyum. Jadi dia tidak ada masalah dan tak mengubah makna. Cuma dia akan mengubah pada kedudukan sajalah. Itu kedudukan tu pada ilmu grammar. Tapi dari sudut makna sama. Sikit itu difahami maknanya, dan dari sudut kaedah bahasa Arabnya juga tidak berlaku kesalahan. Sama ada nak baca bagi depan ke atau baca bagi atas. Cuma bagi bawah tak nampak. Tidak ada kaedah yang nak dijadikan Al-Hayyul Qayyim ni, tak ada. Itu ulama jelaskan. Terima kasih Ustaz. Okey, seterusnya kita akan masuk pada ayat yang terakhir. Sebelum kita akan masuk bab yang baru. Pada muka surat surat 78. Okey. Okay, ini ayat terakhir sebelum kita masuk pada perbincangan yang baru, iaitu nanti kita akan masuk isim zarf. Baik. Kejap, saya kena keluar nak hantar ayah pergi hospital. Boleh tuan. Okey. Semoga urusan tuan dipermudahkan. Baik. Perbincangan seterusnya adalah berkenaan dengan ghair.
Ghairu boleh buat ghairi ataupun ghaira. Okey, ini adalah kalimah isim. Okey. Tentang ghaira ataupun ghairu, ghairi, ghaira lah. Okey, ghaira ni adalah kalimah isim yang juga digunakan untuk peranannya menafikan sesuatu. Menafikan sesuatu. Okey, baik. Ayatnya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Di sini dah ghairi ya. Baik. Pertama siratal ladzi. Okey, siratal ladzi, sirata maksudnya jalan. Ini adalah kalimah isim. Ini kalimah isim. Kalau kita lihat kalimah isim ini, dia tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Okey. Kemudian sebelahnya ni adalah allazina. Allazina adalah isim mausul. Kita lihat diagram ping A. Boleh jemput lah. Diagram ping A. Isim mausul. Yang diterjemahkan dengan yang. Allazina. Allazina dia refer kepada orang yang ramai. Okey, orang yang ramai. Baik. Maka di sini allazina adalah isim mausul. Isim mausul allazi. Sebab itu diterjemahkan orang-orang ramai. Orang-orang yang. Kemudian an'amta. Okay, kalau kita jumpa kalimah an'amta, ada huruf ta berbaris atas. Yang tadi kita sebut ta mati. Ini kalau kita jumpa ta berbaris atas, sebelumnya itu ada huruf yang mati, dia adalah fi'il madhi. Kalau ta mati pun sama, kalau kita jumpa ta yang mati, an'amat sebagai contoh. An'amat, ta mati, itu juga adalah fi'il madhi ataupun an'amta. Okey, ta baris atas, sebelumnya tu mati. Okay, ini juga adalah fi'il madhi. Ta ini daripada perkataan anta. Daripada perkataan anta. Dia buang an, dia ambil ta, dia letak belakang. Apa maksud an'amta? Telah engkau beri nikmat. Telah engkau beri nikmat. Okay. Daripada mana engkau? Daripada ta. Ta ni daripada mana? Daripada anta. Okay, dia letak ta di belakang. An'amta. Telah engkau beri nikmat. An'am, beri nikmat. Beri nikmat kepada siapa? Alaihim. Ke atas mereka. Alaihim, ala harajab. Ihim, dhamir muttasil. Okay, merujuk kepada siapa? Allazina. Ramailah yang telah memberi nikmat ke atas mereka. Jadi yang doa lah, doa ataupun jalan yang kita minta kepada Allah Ta'ala. Iaitu jalan yang telah diberi nikmat kepada mereka. Ini ghairi, maksudnya kita nak menafikan. Nak menolak. Okay, ghairil maghdub, bukan. Bukan jalan. Okay, bukan jalan al-maghdubi. Al-maghdubi. Okay, ghairil maghdubi. Kenapa al-maghdubi baca dengan baris bawah? Kerana ghairi ini adalah kalimah isim. Dia adalah mudhaf. Okay. Kemudian al-maghdubi adalah mudhafun ilaih. Sebab itu baca al-maghdubi.
bukan jalan mereka yang dimurkai. Al-maghdub maksudnya dimarahi. Bahasa inilah. Tapi kalau kita gunakan bahasa Melayu untuk refer kepada Allah dimurkai. Okay, maghdub daripada ghadab. Ghadab ni marah. Okay, maksudnya dimurkai oleh Allah. Bukan jalan yang dimurkai. Alaihim ke atas mereka. Ala samalah. Ala haraf jar. Kemudian him adalah kalimah dhamir muttasil. Pihak ketiga ramai. Okay. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, iaitu golongan Nabi, golongan as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Kita tak nak ghairil maghdub, bukan jalan yang dimurkai kepada mereka. Jangan jalan yang dimurkai kepada mereka, iaitu golongan Yahudi, golongan Nasara, golongan golongan musyrikin. Kita tak nak golongan munafiqin, kita tak nak. Waladhdallin, waw tu ataf. Okay. Kemudian datangkan la. La ni nafi. Haraf nafi. Okay. Haraf nafi. Haraf nafi. Dhalin. Dhalin ni adalah kalimah isim, ada alif lam. Kemudian ada ya nun di belakang. Apa nama kalimah ada ya dan nun di belakang? Dipanggil jamak muzakkar salim. Okay, jamak muzakkar salim. Masih ingat jamak muzakkar salim? Boleh lihat kepada diagram. Diagram hijau B. Okay. Diagram hijau B, kita akan dapati adanya kalimah ya dan nun di belakang. Okay. Waladhdallin. Okay, waladhdall. Dal sampai lam saja kalimahnya, tambah ya dan nun di belakang. Kerana apa? Jamak muzakkar salim. Kenapa tak guna waladhdallun? Jamak muzakkar salim ada dua. Satu dhalun dengan satu lagi dhalin. Okey, kenapa tak guna dhalun tapi guna dhalin? Dhalun pada kedudukan depan adanya waw. Waw ni menunjukkan depan. Kalau ada ya nun, ya menunjukkan sama ada atas atau bawah. Okey. Jadi di sini gunakan dhalin. Okey, sama ada kedudukan atas atau kedudukan bawah. Tapi di sini pada ayat ini dia adalah kedudukan bawah. Sebab apa kedudukan bawah? Kerana dia mengikuti maghdubi. Maghdub baca baris bawah, dhalin okey, kedudukan bawah. Ada ya. Sebab apa dia ada link dengan maghdub? Kerana ada ataf. Waw ataf. Tak boleh baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak boleh baca. Kita baca waladdallin. Sebab apa baca lin? Kerana dhalin ini mengikut kalimah al-maghdub. Maghdub baca baris bawah kerana mudhaf ilaih tadi. Maka al-dhalin juga baca dengan kedudukan bawah kerana mengikut al-maghdub. Okey, boleh ya? Jadi perbincangan kita adalah ghair. Ghair ya. Ghair. Baik, seterusnya kita akan masuk pada perbincangan baru, iaitu
Baik. Kita akan masuk satu perbincangan baru iaitu isim zaraf makan. Okay, isim zaraf makan. Okay, makan di sini bukan bermaksud yang kita fahami dalam bahasa Melayu, kita makan sesuatu. Meletakkan sesuatu makanan di dalam mulut. Bukan. Makan di sini adalah tempat. Okay. Zaraf adalah ruang. Isim adalah kata nama. Kata nama. Kata nama ruang tempat. Okey, kata nama ruang tempat ini dia lebih kepada spesifik kepada menunjukkan arah. Arah depan, belakang, kiri, kanan, tepi, okey, penjuru. Itu dipanggil ruang isim zaraf makan. Di dalam bahasa Arab ada satu lagi dinamakan isim makan. Ini lain. Satu lagi isim makan. Kata nama tempat. Kata nama tempat ini dia tidak refer kepada arah tetapi dia refer kepada suatu tempat dalam melakukan sesuatu perkara. Contoh perkataan masjid. Masjid ini dipanggil isim makan. Masjid maksudnya daripada perkataan sajadah. Apa maksud sajadah? Sujud. Sajadah, telah sujud. Maka daripada perkataan sajadah ini dijadikan tempat untuk kita sujud. Dinamakan sebagai masjid, iaitu tempat sembahyang. Okey? Ataupun perkataan salla. Salla maksudnya sembahyang, solat. Jadi musalla, tempat sembahyang. Musalla, tempat sembahyang. Ini dipanggil isim makan. Bukan isim zaraf makan. Tak, dipanggil isim makan. Yang kita bincang sekarang ni isim zaraf makan. Kata nama yang menunjukkan ruang tempat. Ruang tempat ni maksudnya dia mengarahkan kepada sesuatu arah. Depan ke, belakang ke, kanan ke, kiri ke, penjuru ke, tepi ke, macam tu. Dan satu lagi dalam bahasa Arab dinamakan isim makan. Isim makan ni maksudnya kata nama yang menunjukkan tempat itu. Kalau kita kata saya duduk sini, dipanggil maq'ad daripada perkataan qa'ada. Qa'ada duduk. Ini tempat duduk saya, maq'ad. Tempat duduk tu dinamakan maq'ad. Okay, saya sembahyang, saya solat di dalam masjid. Saya sembahyang di dalam masjid. Maka masjid itu adalah tempat saya sembahyang. Itu panggil isim makan. Dia tak tunjuk arah mana-mana. Dia tunjuk tempat tersebut. Mat'am. Okay, mat'am maksudnya restoran. Tempat makan. Itu namakan isim makan. Yang kita bincang ni isim zaraf makan. Yang menunjukkan sesuatu arah. Okey, boleh ya? Baik. Saya cuma bacakan saja dia punya kalimah-kalimah yang digunakan di dalam teks ini. Pertama, amama. Amama, depan. Kemudian wara'a ataupun khalfa, sama saja. Boleh gunakan wara'a, boleh guna khalfa. Maksudnya di belakang. Okey, belakang. Fauqa, atas. Okey, fauqa biasanya dia ada beza antara fauqa dengan ala. Kita pernah bincang haraf jar ala maksudnya atas. Okey, atas dengan ala ini adalah menunjukkan sesuatu yang bersentuh. Contohnya buku Al-Kitabu ala tawilah. Buku di atas meja. Maksudnya buku itu bersentuh dengan meja. Selalunya kita akan menggunakan ala. Okey. Jalas tu ala kursi. Saya duduk di atas kursi. Maksudnya saya punya anggota saya, tubuh saya itu duduk di atas kursi, maksudnya bersentuh di atas kursi.
Selalunya kita akan gunakan ala. Ataupun fauqa ini benda yang tidak bersentuh. Tidak bersentuh. Macam kita katakan bumbung. Bumbung di atas kepala saya. As-sathu ala ra'si. As-sathu fauqa ra'si. As-sathu fauqa ra'si. Bumbung di atas kepala saya. Jadi kita gunakan fauqa. As-sathu fauqa ra'si. Bumbung di atas kepala saya. Maksudnya bumbung itu tidak bersentuh dengan kepala saya tapi dia duduk di atas. Tetapi kalau benda yang bersentuh, saya letakkan al-kitab ala ra'si. Maksudnya buku tu saya letak atas kepala saya. Maka saya gunakan ala. Saya tak gunakan fauqa. Fauqa ni maksudnya benda di atas tetapi dia tidak bersentuh dengan benda yang di bawah. Itu fauqa. Tetapi kalau benda yang di atas bersentuh dengan benda yang di bawah, maka kita akan gunakan ala. Misalnya macam itulah dalam bahasa Arab. Okey. Kemudian tahta di bawah, lawan bagi fauqa tahta. Okey, kemudian yamina kanan, shimala kiri, tilqa'a bertentangan. Benda yang bertentangan dengan saya. Tilqa'a. Kemudian haula sekeliling. Surrounding saya lah. Haula. Sekitar ataupun sekeliling. Dakhila di dalam ataupun dalam. Kharija luar. Okay. Kharija luar. Janib. Janib maksudnya tepi ataupun sebelah. Janibah di tepi ataupun sebelah. Kemudian wasata. Ingat Islam wasatiyah, wasatiyah, wasata. Daripada perkataan wasata. Wasata ni di tengah-tengah. Dia berada di tengah-tengah. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Berada di tengah-tengah. Itu wasata. Kemudian aqsa. Aqsa bermaksud hujung ataupun ceruk. Perkataan aqsa yang kita pernah dengar adalah Masjidil Aqsa. Kenapa dinamakan Masjidil Aqsa? Sebahagian ulama ada menjelaskan Masjidil Aqsa ini adalah merupakan destinasi yang terhujung orang Arab sampai pada zaman itu. Adalah destinasi yang paling hujung, yang paling ceruk orang Arab sampai pada waktu itu, pada zaman tersebut. Sebab itu dia panggil Masjidil Aqsa. Dia tak lepas pada arah yang selepas daripada masjid tersebut. Sebab itu dia panggil Masjidil Aqsa. Masjid yang destinasi yang terakhir mereka sampai. Lepas pada itu mereka tak buat lagi rehlah ataupun perjalanan selepas daripada masjid itu. Maka dinamakan Masjidul Aqsa. Okay. Kemudian baina di antara, baina di antara. Di antara ini ataupun ini. Okay. Ainda di sisi, lada di sisi, ladun di sisi, sama. Khilala di sepanjang. Kemudian syatra ke arah, ma'a bersama, haitsu di mana-mana. Haitsu di mana-mana. Jadi di sini kalau kita lihat dia menunjuk ke arah, menunjukkan ke arah sesuatu. Nanti kita akan lihat pada ayat-ayat Al-Quran. Tidak semua yang ada di dalam ini akan digunakan di dalam contoh Al-Quran, tetapi sebahagiannya sahaja. Baik, itu adalah isim zaraf makan. Baik, tentang baris, saya cuba bincang sedikit berkenaan dengan baris. Okey, bila kita lihat kepada arah, apabila kita membincangkan tentang arah, arah ini adalah sesuatu yang umum. Sebagai contoh, saya mengambil lafaz amam. Okey, amam di sini maksudnya di depan. Bila kita sebut di depan, kita akan bertanya depan apa? Kerana perkataan depan ini umum. Depan masjid ke, di hadapan rumah ke, di hadapan sekolah ke, akan menjadi persoalan. Maksudnya lafaz ini
dia perlu bersandar dengan kalimah selepasnya. Amam. Okey. Contohnya, intazartu. Okey. Intazartu, saya menanti. Intazartu, saya telah menunggu. Intazartuka, saya telah menunggu awak. Saya telah menunggu awak amam. Sebagai contoh. Bila kita sebut tentang amam, maka ia adalah satu lafaz yang umum. Di depan. Depan apa? Maka itu menjadi persoalannya. Maka amaman masjid. Maka kena ada lafaz yang disandar. Amaman masjidi. Intazartu, saya menunggu kamu amama di hadapan masjid. Jadi lafaz yang digunakan amaman masjid. Lafaz baris pun dia menggunakan baris atas. Amamal masjid. Tetapi terjemahannya, saya menunggu kamu di hadapan masjid. Ada di. Terjemahannya ada di. Saya menunggu kamu, awak, di hadapan masjid. Okay, amamal masjid maksudnya di hadapan masjid. Okey, boleh tak kita nak tambahkan fi? Boleh? Okay, contohnya, intazartu. Intazartuka. Okay. Intazartuka fi. Kita tambah fi pun boleh. Di amami. Tapi bari berubah. Amami al-masjid. Intazartuka, saya menanti awak fi di amamil masjid. Di hadapan masjid. Sebab apa? Amami kita baca kerana fi. Okay, kalau buang fi, kita baca amama. Saya menunggu awak amamal masjid. Baca amama bagi atas kerana apa? Tidak ada haraf jar. Tetapi Ustaz, kalau nak tanya. Yang tadi Ustaz kata amami, Ya. amami tadi kan? Ya. Amami al-masjid. Tapi kalau kita baca doa yang menuju ke masjid, kita baca wa min amami nuron. Mi dia mim ya wamin amami. nuron. Okey, amami di situ adalah di depan saya. Dia ada ya. Ya. Nurun. Dia sandar juga tapi dia bersandar dengan saya. Dhamir muttasil, saya. Oh ya tu saya lah. Ya, wamin amami nurun. Maksudnya daripada hadapan saya cahaya. Maka amami di situ dia ada sandar, dia sandar dengan ya apa dhamir muttasil. Bila dia sandar dengan dhamir muttasil, kena baca amami juga. Kena baca amami kerana ada huruf ya. Sebab orang Arab merasa berat kalau kita sebut contoh kalau tak ada min lah. Amamai. Tak akan macam itu. Dia akan baca amami kerana ada huruf ya, dhamir. Dhamir muttasil ya, saya. Okey. Okey, intazartuka fi amamil masjid. Okey, kita akan baca macam tu. Okey, katakanlah amam di sini kita sudah faham. Maksudnya kalau saya tunggu awak, memang saya akan tunggu di hadapan masjid. Okey, katakanlah saya janji dengan kawan saya tu memang kita sentiasa jumpa di depan masjid. Kemudian saya sampai. Saya pun sebut intazartuka.
Intazartuka, saya telah menunggu awak. Saya sebut amam sahaja. Sebab kita sudah tahu dah. Kita dah banyak kali jumpa. Setiap kali saya jumpa dia, saya tunggu dia di hadapan masjid. Jadi saya akan sebut intazartuka amamu. Macam bagi depan. Ada masjid tak? Tak ada masjid. Amam sahaja. Intazartuka amamu. Okey? Okey, katakanlah kita letak fi. Intazartuka fi amamu. Baris depan ni tak akan berubah. Intazartuka ataupun fi amamu. Kalau yang puan baca tadi doa min amami nurun. Jadi min amami di situ memang dia ada mudhaf. Dia sandar. Kalau dia tak bersandar, dia akan baca baris depan. Katakanlah wa min ama, tak ada ya, wa min amamu nurun. Nurun. Daripada di depan cahaya. Dia akan jadi macam tu. Dia akan baca dengan baris hadapan. Tapi kalau doa yang puan baca tu amami, dia ada sandar dengan ya saya. Okey, jadi ringkasan dia pada perbincangan ini, saya fokuskan kepada bacaan baris pada perkataan amam. Salah satulah saya ambil amam. Okey, katakanlah saya katakan saya menunggu seseorang itu di hadapan. Maka di hadapan ini menjadi suatu yang umum. Di depan banyak benda yang ada depan. Depan rumah, depan kereta, depan masjid, depan sekolah. Okey. Mana-manalah. Jadi ada depan kedai. Okey. Jadi perkataan amam ini dia perlu disandarkan kepada perkataan yang lain untuk menjelaskan makna amam, untuk menjelaskan arah tersebut. Maka saya sebut intazartuka, saya menanti awak, saya telah menanti awak amamal masjidi. Kita akan menggunakan lafaz amam. Amama masjidi. Okey, amama masjidi. Okey. Terjemahnya saya telah menunggu awak di hadapan masjid. Walaupun saya sebut di, tetapi tak wujud dalam teks. Tidak wujud di dalam teks. Tetapi barisnya dengan baris atas. Nanti kita akan belajarlah, dia panggil maf'ulun fi. Okay, yang kedua, inilah lafaz yang pertama. Yang kedua saya letakkan fi. Intazartuka fi amami. Dia dah berubah. Fi amamil masjidi. Berubah tadi. Tadi amama berubah kepada amami. Kenapa berubah kepada amami? Kerana ada fi. Ya, ada fi. Fi amamil masjid. Saya telah menanti awak di hadapan masjid. Okey. Ini ayat yang ketiga. Saya buang mudhaf. Saya buang mudhafun ilaih. Intazartuka amamu. Saya menanti awak, telah menanti awak di hadapan. Anda tahulah depan masjid. Okey. Ataupun kalau kita letak fi pun intazartuka fi amamu. Baris dia tak berubah. Amamu. Maka baris depan ini dibaca apabila ia tidak ada berlaku sandar. Yang ini banyak digunakan dalam Quran pada kalimah qablu. Nanti kita akan bincanglah qablu ni. Tapi qablu ni bukan isim zaraf zaman, tetapi satu lagi isim zaraf, bukan isim zaraf makan, tetapi dia adalah isim zaraf zaman. Dia bukan isim zaraf makan, tapi dia isim zaraf zaman. Banyak digunakan dalam Al-Quran yang nanti kita akan bincanglah pada sesi yang akan datang. Ustaz, Saya. jadi maknanya fi amamu tak terikat dengan huruf jar. Dia terikat dengan haraf jar. Tak ada amami. Ya. Dia terikat dengan haraf jar, tetapi dalam konteks fi amamu ni, amam ni dia dah jadi isim mabni. Dipanggil isim mabni dah. Ya. Kerana dia tidak bersandar kepada kalimah lain. Kalau dia bersandar dengan kalimah yang lain, dia akan jadi kalimah mu'rab. Maksudnya dia akan berubah baris dia. Amama, amami. Amami.
Kalau ada masjid, mana dia akan jadi baris bawah lah. Ya, kalau kalau fi amamil masjid bagi bawah. Okey. Ya. Kalau dia tak ada fi amamal masjid. Okey, kalau tak ada masjid, amam sahaja, amamu bagi depan. Ya. Dia punya begitu. Dia itu kaedah dia. Okey. Okey, saya rasa setakat ini dahulu seperti kedua. Okay, saya nanti kita bincang kelas yang akan datang insya-Allah. Kelas akan datang kita akan masuk isim zarah zaman ruang masa. Okay, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada pagi ini. Saya mohon maaf jika ada salah dan silap. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz.